Dipersilakan Yang Berhormat Air Hitam. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya akan terus pada butiran 030000 pengurusan perburuhan negara dan 030 100 tenaga kerja. Saya ingin menarik perhatian Kementerian Sumber Manusia di mana kita melihat keadaan sekarang syarikat-syarikat logistik. Saya pernah duduk di MOT. Antara rungutan yang telah dikemukakan ialah nature of business. Dari segi dia menggaji seseorang itu, kalau zaman dulu, kebanyakannya dia akan menggaji mengikut kontrak. Maksud saya, dia akan berdasarkan pada trip, commission. Kalau dia dari Kuala Lumpur pergi ke Johor Bahru, dia akan bayar satu kadar yang dipersetujui oleh kedua pihak. Dan kita faham bahawa di bawah kementerian ni kita ada perkeso. Berapa syarikat logistik telah diheret ke mahkamah? Saya nak bagi sedikit latar belakang. Kalau dulu kita tak ada SKSPS, iaitu skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, baru kita kenalkan. Jadi kalau zaman 2010, 2008, waktu tidak ada SKSPS, maka nak mencarum pun dia tak tahu mencarum macam mana. Kerana mereka ini lebih lazimnya adalah bersandarkan kepada komisen yang dibayar. Boleh tanya kepada syarikat logistik, syarikat pengangkutan, kebanyakannya berdasarkan kepada ini. Jadi oleh kerana sudah ada kes yang diheret ke mahkamah perkeso, saya merayu kepada kementerian supaya tengok balik nature business. Dalam kes ini sepatutnya ada cut off date. Kalau SKSPS sebelum tu tak ada, maksudnya kalau sekarang kita ada ketam baru, semua kena mencarum sendiri, biarlah mereka ikut undang-undang. Kesannya kepada syarikat logistik, kalau diambil tindakan satu, dia mungkin disamad 500,000. Tetapi 20 tahun ini, dia ada menggaji pekerja berdasarkan cara komisen ini, mereka akan diheret untuk 20 tahun dan saya rasa kebanyakan syarikat logistik akan muflis. Jadi saya rasa ini secara khusus, saya bawa isu ini kerana melibatkan pengangkutan. Yang bawa bas ekspres, ada yang bawa barangan, kesemuanya bersandarkan kepada skim ini. Jadi saya minta supaya kita beri flexibility dan kita juga melihat dari segi practicality untuk menyelesaikan masalah. Saya minta menteri buat intervensi supaya perkara ini dapat kita selesaikan secara harmoni. Kedua, saya juga melihat Akta Kerja 1955 di mana baru-baru ni saya rasa hasrat kerajaan untuk kita beri perlindungan maksima kepada pekerja itu bagus. Tetapi pada waktu yang sama, sustainability. Sama ada dia boleh sustain atau tidak. Sebab kita lihat selepas COVID-19, pandemik baru berlalu. Kita ni tiba-tiba melaksanakan 3 dasar penting. Iaitu pertama, waktu bekerja 48 jam diturunkan pada 40 jam seminggu. Ini akan memberi kadar dasar untuk satu gaji dan OT-nya akan meningkat. Ini boleh lagi sebab saya rasa kita tidak berpandukan pada parameter productivity. Ini satu. Kedua, yang lebih memudaratkan untuk syarikat SME yang kecil-kecil ni, masalah dia ialah apa? Tiba-tiba dulu mereka dapat gaji 2,300 jadi kerani, dia kalau kerja sampai pukul 7 dia tak payah dibayar. Tetapi dengan terlaksana Akta Kerja 1955 pada tahun ini, tiba-tiba mereka yang dalam lingkungan pendapatan 2,000 sampai 4,000, mereka tertakluk kepada pembayaran OT. Ini sekali lagi meningkatkan kos pengeluaran. Saya bangkitkan ini tidak melihat keadaan yang harmoni antara majikan dengan pekerja. Dan ketiga, iaitu cuti bersalin, 98 hari. Saya ucapkan tahniahlah kerajaan melihat apa kaum wanita nak menjaga. Tapi kekhawatiran saya lah, kebanyakan majikan bila nampak ibu yang mengandung atau baru berkahwin, dia tak akan ambil. Dia akan cari mereka yang dah tak boleh mengandung, mereka ambil kerana 98 hari dan kalau kita campurkan mungkin tempoh 4 bulan dia tak boleh kerja di situ. Jadi ini mungkin hasrat kita baik, tetapi akhirnya mungkin mendatangkan mudarat kepada kaum ibu muda. Jadi saya nak bertanya kepada pihak kementerian. 3 perkara ini dicampur dengan ICPT, tiba-tiba menaikkan kadar tarif iaitu sampai 40%. Menyebabkan mereka terpaksa mencari kaedah untuk membuat pengusahaan. Jadi Yang Berhormat Menteri,
Saya rasa sudah tiba masanya kementerian meninjau perkara ini. Kita nak pastikan keadaan harmoni, mungkin moratorium, ataupun saya rasa kita boleh protect pekerja, tak ada masalah. Cuma macam mana kita pastikan majikan masih boleh hidup, waktu-waktu yang sama mereka menggaji secara terus dan mereka tidak menganggur. Itu perkara yang penting, dan dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Sumber Manusia. Sekian, terima kasih.